Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Terlebih dahulu nak minta maaf lah kerana tak sempat lagi nak siapkan dia punya Sunan Nasa'i. Rasa minggu depan pun tak pasti lagi sebab banyak sangat jadi untuk pengisian pada malam ni, ana petik daripada kitab Al-Adabul Mufrad, bab husnul khuluq, yakni akhlak yang baik, yang mana dalam ataupun di bawah tajuk ini Imam Bukhari rahimahullah telah kemukakan 6 hadis. InsyaAllah kita akan cuba bincang malam ni kalau sempat keseluruhannya 6 hadis yang disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari telah mengemukakan 6 hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama, wa bi qala hadatsana Abul Walid qala hadatsana Syu'bah 'anil Qasim ibn Abi Barzah qala sami'tu Atha al-Kaykharani an Ummi Darda an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in fil mizan afqalu min husnil khuluq. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Darda, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, tidak ada benda yang lebih berat dalam timbangan mizan Allah di hari akhirat yang melebihi akhlak yang mulia. Mana akhlak yang mulia ni merupakan sesuatu yang paling berat dari segi timbangannya di hari akhirat. Ini berdasarkan hadis inilah. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis ini menyabitkan adanya mizan untuk menimbang amalan manusia yang beriman. Jadi ini salah satu contoh hadis yang menjadi dalil bahawa mizan ini memang wujud, memang ada. Ini salah satu. Yang kedua, maksud benda yang ditimbang dalam mizan adalah amalan baik. Amalan baik ni di dalam hadis ni, amalan jahat pun ditimbang juga. Ditimbang kedua-dua lah baru boleh tahu yang mana berat, yang mana ringan. Cuma yang dikatakan paling berat, yang menyebabkan jadi paling berat timbangan itu amalan baik, yakni husnul khuluq, itu amalan baik. Jadi amalan baik itu banyak bentuknya, tetapi yang paling berharga adalah akhlak yang mulia. Sangat tinggi akhlak ni, kedudukan dalam agama. Banyaklah bila ditanya Nabi, Aisyah jawab, wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni Quran tu lah. Itu maknanya nilai akhlak. Yang ketiga, zahir hadis menunjukkan di akhirat nanti amalan akan berupa dalam bentuk jasad sehingga boleh ditimbang. Sesuatu yang dulunya dalam bentuk abstrak ataupun maknawi akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berjasad. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, yu'ta bil maut fi surati kabsh. Kematian akan dibawa dalam rupa seekor kibas. Dalam isu amalan yang ditimbang, para ulama telah berselisih kepada 3 pendapat. Jadi kalau kita tengok ini antara dalil lah. Antara acara akhir yang dilakukan sebelum manusia itu masuk ke syurga, masuk ke neraka, dibuat satu keputusan bahawa selepas ini tidak akan ada lagi kematian. Cuma dalam bentuk simboliknya, dibawa seekor kibas, kemudian disembelih kibas itu. Bila kibas itu mati,
maka malaikat isytihar dengan matinya kibas ini, maka matilah kematian. Maknanya kematian tidak akan ada lagi selepas ini. Ia hidup dalam syurga kekal sampai bila-bila. Ia hidup dalam neraka, orang kafir lah, dia akan kekal dalam neraka. Sebab orang Islam akan dikeluarkan akhirnya. Itu. Jadi maknanya mati itu, bahkan dalam riwayat sebut, bila dibawa kibas ditanya, kamu tahukah apa ini? Semua orang yang berada di pada mahsyar jawab, al-maut, kematian. Jadi semua orang kena. Maknanya kematian itu disimbolikkan kepada kibas, dan semua orang tahu. Bila ditanya semua jawab al-maut, kematian. Baik, jadi berkait dengan amalan yang ditimbang, para ulama telah berselisih pada 3 pendapat. Yang pertama, yang ditimbang adalah amalan yang ditukar kepada jasad. Amalan itu sebenarnya silap tu, ana rasa perbetul lah. Yang ditimbang adalah pahala. Pahala ditukar kepada jasad dalam bentuk jasad. Sedangkan pahala tu perkara abstrak tu, maknawi tu. Tukar ubah. Pahala yang ditukar kepada jasad itu. Jadi bagaimana Allah tukar pahala tu? Wallahu a'lam lah. Tu kita tak tahulah macam mana tu. Tu di luar pengetahuan kita. Yang kedua, amalan-amalan itu sendiri. Amalan itu sendiri, lagu mana pun tak tahulah. Jadi kalau kita nak baca Quran, amalan tu ditimbang. Jadi berat tu berat pahala tu lah, tapi amalan tu sendiri yang ditimbang. Bagai lagu ni bagai ghaib semuanya, yang mana ulama kita buat andaian berdasar pada pemahaman mereka. Dan yang ketiga, amalan-amalan yang berbentuk tenaga dan susah payah ketika melakukan amalan. Amalan manusia berbentuk kesusahan. Baca Quran ni semua tahu, baca Quran ni sebanyak mana, maknanya baca Quran ni kan 1 huruf 10 ganjaran. Jadi baca Quran itu sendiri pahala berbeza-beza. Walaupun sama-sama baca suratul Mulk, kita kata, tapi berbeza-beza. Sebab apa? Dia ada pula nilai tambah, hak mana lebih susah, hak mana lebih baca, lebih faham makna, hak mana lebih menghayati. Situ dia ada perbezaan dia. Itulah ditimbang tu. Hak asah-asah ni tak apalah. Tu ada yang kata begitu. Jadi amalan-amalan yang berbentuk tenaga dan susah payah ketika melakukan amalan, hak tu yang ditimbang. Kita kata semaya 27 kali ganda mai, tu asah, tak ditimbang tu. Cuma hak timbangnya nilai dia tu. Ikhlas tahu mana, penghayatan masa solat tu macam mana, tu yang ditimbang. Ada juga ulama kata begitu. Sebab tu orang hak mari jauh masjid pahala lebih besar, sebab susah lebih susah. Tu yang ditimbang. Ada juga setengah ulama kata begitu. Baik. Ini khilaf lah. Seterusnya, yang keempat, para ulama menjelaskan hanya amalan orang beriman yang akan ditimbang, tidak amalan orang kafir. Sebab kalau dia sudah kafir, buat apa nak ditimbang? Tak perlu. Hanya ditunjukkan sahaja pahala tu sebanyak mana. Atau ada disebut, mana orang tidak Islam ni, dia akan rasa rugilah kalau aku masuk Islam, sebanyak ni pahala kebaikan yang aku buat. Berkhidmat pada bapa, tolong jiran, buat baik. Banyak orang, ramai orang tidak Islam pun baik. Tu akan ditunjuk, sepatutnya pahala dia dapat sebanyak ni. Tapi oleh kerana dia tidak Islam, semua itu tidak berguna untuk dia. Tidak ada faedah dan keperluan untuk menimbang amalan orang kafir, kerana mereka tidak boleh dikaitkan dengan ubudiyah kepada Allah SWT. Jadi kalau dia buat baik, kita boleh panggil ibadat ke tu? Tak boleh. Jadi tak perlu ditimbang. Ini jumhur ulama berpendapat begini. Hadis yang kedua, wa bi qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala hadatsana Sufyan 'an al-Amash an Abi Wa'il an Masruq an Abdullah bin Amr qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha wa kana yaqul khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Amr. Beliau telah berkata, Nabi SAW tidak keji dan tidak mengejikan diri sendiri. Makna Nabi tidak keji dan dia tidak buat sesuatu yang menyebabkan orang keji diri dia. Itu maksudnya. Baginda bersabda, yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Apakah perbezaan antara kalimah fahish dan mutafahish? Cuba tengok di sini. Sebab kalimah tu asal daripada perkataan yang sama tu.
Perkataan fahish bermaksud orang yang buruk akhlak, sama ada pada perkataan atau perbuatan melalui anggota-anggota lain selain daripada lidah. Jadi perbuatan buruk itu akan lahir walaupun tidak dimaksudkan dan tidak disengaja. Sudah jadi tabiat dah perbuatan buruk itu. Tak sengaja, betul juga. Tidak dengan sengaja. Ni beratlah. Manakala perkataan mutafahish adalah orang yang melakukan perbuatan keji dengan sengaja dan disengajakan, bahkan melalui susah payah. Kalau tadi kita kata dalam keadaan tak sengaja buat. Sebab dalam agama kita kalau buat dengan sengaja dia berat lagi dosa dia. Nak nipu tu mesyuarat lah misalnya. Ni berat lah. Baca nak buat lagu mana biar kena molek dia ni. Tu dosa besar parut tu. Habis hati bawa batal si cahaitan tu mesyuarat lah. Nak menipu. Ni berat lagi. Berat lagi. Yang kedua, mengikut Al-Mawardi dalam kitab dia An-Nukat wal Uyun jilid 6 muka surat 61 tu. Dia kata pemahaman tentang akhlak yang mulia boleh dilihat dalam 3 maksud. Ini kata tokoh besar Imam Mawardi. Dia kata kalau kita nak kecek bab akhlak yang mulia ni, kita boleh lihat dalam 3 maksud. Yang pertama sekali, adab Al-Quran. Kena ngaji Quran lah, nak tahu adab Al-Quran. Yang kedua, agama Islam itu sendiri lagu mana. Dan yang ketiga, tabiat yang baik. Kalau digabungkan 3 perkara ni, akan berlakulah al-khuluqul azim. Gabung ngaji Quran, dia faham Quran. Sebab ngaji Quran ni dia boleh terbentuk. Sebab kalau kita tengok orang panggil ilmu-ilmu yang terkandung dalam Quran, antara hak besarnya akhlak. Selain daripada cerita zaman dulu, selain daripada hukum, selain daripada dorongan supaya berfikir tentang kejadian Tuhan, antara yang besar juga adalah akhlak dalam Quran. Lepas tu agama Islam tu sendiri, termasuk dengan hadisnya yang disebut oleh Nabi. Agama Islam tu sendiri, pemahaman terhadap Quran dan hadis banyak pula boleh dapat situ. Yang ketiganya, tabiat baik tu mana potensi diri seseorang itu. Tabiat baik mana potensi diri seseorang itu. Hak tu banyak mempengaruhi pula. Banyak ke seorang tu dia tu jauh jak kecil lagi, banyak potensi baik hasil didikan mak bapak dia. Ngaji Quran pun dah. Lepas tu mengaji pula agama Islam secara lengkap. Ilmu periwayat hadis banyak mana nilai akhlak ada situ. Ilmu tentang periwayat hadis sebanyak mana ada nilai akhlak. Banyak orang yang belajar banyak ilmu-ilmu Islam, dah dia tu orang judah tabiat baik dah. Tu kata Imam Mawardi, akan jadilah orang itu al-khuluqul azim, akhlak yang besar dalam diri dia. Baik, seterusnya hadis yang ketiga. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Salih qala hadatsani Al-Laits qala hadatsani Yazid bin Al-Had an Amr bin Shu'aib an abi an jaddi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ukhbirukum bi ahabbikum ilay wa aqrabikum minni majlisa yawm al-qiyamah. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثة. قال القوم نعم يا رسول الله. قال أحسنكم خلقا. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada datuk ni Amr Amr bin Shu'aib ni. Jadi dia ambil Amr ni, dia ambil hadis ni daripada ayah dia. Ayah dia ambil daripada datuk dia. Anak pun tak sempat nak cek dia punya tu. Anak boleh bagi tahu semulalah nama dengan lengkap datuk dia tu, bahawa beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, maukah aku ceritakan kepada kamu orang yang paling aku sayangi di kalangan kamu? Nabi tanya para sahabat dia, mu nak tahukah orang yang paling aku sayang, paling aku cinta di kalangan kamu ni, dan orang yang paling hampir tempat duduknya dengan aku pada hari kiamat kelak, mu nak tahu ke siapa dia tu? Para sahabat diam semuanya, tak berani nak kecek. Nabi mengulangi bertanya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Lalu para sahabat berkata, ya, ni ana terjemah Muhammad. Lalu mereka berkata, ya, ni para sahabat, ya, kami mahu wahai Rasulullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, orang yang paling baik akhlaknya. Hak ni bawah tu kita akan bincang. Hak ni makna orang yang bersama Rasulullah ni bukan orang cerdik-cerdik saja, bukan golongan pemimpin, golongan bangsawan saja.
Siapa dia ada akhlak yang baik sesuai dengan kemampuan dia lah, dia boleh berada bersama Rasulullah. Tak kira siapa dia. Bilal tu contoh. Bilal ni buta huruf, rupa parah pun tak cantik. Lepas tu dia ni di segi perangai dia tukar bel je, bukan cerdik pun. Tak ada seorang pun ulama kata Bilal ni adalah cendekia di kalangan sahabat. Dia sendiri pun tanya orang, tapi dia tahu dia ikut, dan dia ni tukar kita kata muazzin Rasulullah. Tapi kenapa dia ni sebelum mati lagi Nabi sebut dah aku dengar tapak kakimu di surga? Sebab apa? Sebab konsisten dalam mengikut sunnah. Hak tu ya. Mana hak kita sebut sana lah, memang jiwa merdeka semua ni. Para sahabat Nabi kalau dalam bab jiwa merdeka, dia tak heran kat orang. Dia fikirnya Allah dan Rasul. Sebab tu orang tak boleh nak mempengaruhi dia. Puak-puak munafik berapa kali buat percubaan nak sogok para sahabat supaya meninggalkan ajaran Nabi. Hak sahabat hak pakai yadullah yang ada tu, tapi tak tinggal perjuangan agama, tak tinggal Nabi SAW. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Hadis ketiga menyatakan kelebihan orang yang berakhlak mulia. Mereka akan mendapat kelebihan berada hampir dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Dia sebenarnya kalau dalam syarah hadis, kalau kita duduk hadis gesuk sekali pun, dia boleh naik ke tingkat tu. Pergi ziarah Nabi boleh. Jangan rasa sedih. Gini jah dia boleh masuk syurga. Kita kata lama duduk syurga kelas tepi kalah. Nah, tidak boleh duduk hak dekat dengan Nabi. Tak boleh. Ni maksud kelebihan duduk ni, kalau kita kecek bahasa lain ni, duduk satu taman dengan Nabi. Tobek boleh nampak lalu Nabi. Nak hari Nabi jumpa dengan Nabi. Dak kita kalau hak duduk bawah, hak duduk kita tahu kelas paling debek lah, paling debek bahasa Kelantan ni. Surga tidak debek. Nah, surga hak paling rendah lah. Tak apa dah, akan tetap dapat bertemu Nabi. Itu kelebihan dia. Ini nak ayatnya kelebihan duduk sekali dengan di kawasan perumahan. Itu maksud dia. Ini satu kelebihan. Yang kedua, apakah maksud ahsanukum khuluqa? Jadi sabda Nabi ni terjemah biasanya yang paling baik di kalangan kamu, yang paling baik akhlak di kalangan kamu. Tapi maksud Nabi ni mengikut pemahaman ulama dari segi syarahnya ialah orang-orang yang paling banyak memiliki akhlak mulia. Mereka berusaha melakukan kebaikan dan menghiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah dan sekaligus meninggalkan sifat-sifat yang mazmumah. Dia berangkai itu. Dia bukan sekadar baik saja, tidak. Dia ada usaha. Itulah disebut tadi Syekh Naqi Al-Atas kata tadi, ada ikhtiar. Pilih nak buat benda molek. Tu lebih tu kata kemah tu. Dia sebut tu. Yang ketiga, mafhum sebalik sabda Nabi SAW adalah orang yang paling dibenci adalah orang yang paling buruk akhlak. Ni dia panggil mafhum sebalik. Dan Nabi sebut orang yang paling aku cinta, orang yang paling baik akhlak. Maknanya orang yang paling aku benci, orang yang paling buruk akhlak. Itu dia panggil mafhum sebaliknya. Kenyataan ini sebetulnya disebut dalam hadis riwayat Tirmizi dengan tambahan ayat. Macam mana ulama sebut gitu? Sebab dalam riwayat Tirmizi ada sebut lebihan maklumat. Misalnya, cuba saya ingat sini. Inna man ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna man abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah ath-thartharun wal mutashaddiqun wal mutafayhiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna ath-thartharun wal mutashaddiqun famal mutafayhiqun? Qala al mutakabbirun. Sesungguhnya orang ni dalam riwayat Tirmizi ni, dalam ada bumfurad ni tak ada. Sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku suka di kalangan kamu dan paling hampir dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau kita baca tadi setakat tu ya, hak riwayat Tirmizi ada tambahan. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di kalangan kamu dan paling jauh dari aku pada hari kiamat adalah orang yang banyak cakap.
isi kandungan percakapan banyak melencong dari kebenaran. Orang yang banyak cakap dan isi kandungannya banyak mempersendakan orang. Kena berhati-hati ni. Kena berhati-hati ni. Kecek banyak, nak petik hak molek pun tak boleh. Hak ni kecek banyak tapi dalam percakapan itu sindir orang itu, mempersendakan orang itu. Maknanya tidak berhati-hati semasa bercakap. Dan orang yang banyak cakap dan isi kandungannya bersifat sombong dan angkuh. Tu ana terjemuh selalu situ tu untuk mudah. Para sahabat berkata sepatutnya duduk bawah tu. Payuh sebab dia kalimah ni, dia istilah. Sahabat tanya, sahabat pun tak faham. Dia kata sarsarun dan mutasyaddiqun. Waktu kita faham lah. Al-mutafahiqun ni maksudnya gapo? Ni kecek belaka ni. Mutasyaddiqun pun bercakap, sarsarun pun bercakap, mutafahiqun pun bercakap. Jadi mutafahiqun ni apa maksud? Nabi kata orang yang banyak bercakap tetapi cakap dia tu bersifat sombong dan angkuh. Dalam ucapan dia tu ada duk puji anak dia misalnya, duk puji bini dia, duk puji ayah dia. Jadi duk membangga-banggakan diri, menunjukkan kesombongan. Oh kita kalau buat kerja ni gak sungguh benar, hari ni bagi lagu puji diri sendiri. Termasuklah ni. Baik. Perbincangan kita gabung dengan hadis selepas ni. Okey, nombor 4 cuba tengok. Wa bi qala hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Abdul Aziz ibn Muhammad an Muhammad bin Ajlan an al-Qaqqa' ibn al-Hakim an al-Qaqqa' ibn Hakim an Abi Salih as-Samman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Setengah dalam hadis tu li utammima makarima hadis salihah. Apa maksudnya? Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa maksud dia? Kita tengok di bawah ni. Jadi apa Nabi tidak kata aku diutuskan untuk mengajar manusia akhlak, tapi untuk menyempurnakan. Maknanya akhlak manusia ni banyak dah baik, ada dah baik, cuma tak sempurna. Baik, cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis 273 menyebutkan tujuan perutusan Nabi SAW adalah menyempurnakan akhlak yang baik, salihal akhlak. Dalam setengah riwayat makarimal akhlak, dalam riwayat lain disebut gitu makarimal akhlak. Baik, yang kedua, difaham daripada sabda Nabi SAW, menyempurnakan akhlak yang baik adalah sebelum perutusan beliau akhlak manusia sudah ada dan banyak yang baik, namun tidak sempurna dan tidak lengkap. Itu maksudnya. Para sarjana Islam menyebutkan para nabi dan rasul yang diutuskan sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya membawa misi yang sama, iaitu membina insan yang berakhlak mulia dan sempurna. Namun dalam tempoh keberadaan mereka dengan masyarakat dan selepas kewafatan mereka, tahap dan peringkat pencapaian akhlak umat tidaklah sempurna dan lengkap. Oleh itu, perutusan Nabi Muhammad SAW setelah sekian lama manusia tidak ada pembimbing sama ada nabi dan rasul, nabi atau rasul, bukanlah membina tamadun insani daripada awal, bahkan ia lebih kepada mengekalkan apa yang baik dan melengkapkan apa yang kurang. Realiti dakwah Nabi SAW dalam masyarakat Arab adalah membuat penambahbaikan dan membina apa yang belum ada dalam masyarakat. Nabi SAW mengekalkan adat-adat yang baik, membuang amalan yang keji dan mengemukakan bentuk kehidupan yang terbaik berdasarkan wahyu daripada Allah. Ini maksud melengkapkan itu. Ini ana cuba ringkas daripada banyak pandangan ulama Yahudi. Ini maksud dia. Sebab itulah Nabi, sebab tu ada ke dalam istilah al-adah muhakkam tu, al-adah muhakkamah. Ada kaedah dalam agama. Mana ada adat yang baik, muhakkamah dikekal dan diberi nilai tambah. Islam tak boleh kalau adat tu molek dah. Bahkan diberi nilai tambah, diberi fadilah. Tu sifat agama. Tidak kata bila agama mari 100% jadi orang lain sotak pakar belaka. Tidak gitu. Misalnya buat baik pada ibu bapa, orang Arab jahiliah buat baik, Nabi bui nilai tambah. Siapa boleh masuk surga, bui nilai tambah. Jadi lagilah dia, itu maksudnya.
Yang ketiga, sikap syariat yang tidak membuang semua ajaran lama, bahkan mengekalkan jika ia tidak bertentangan dengan wahyu, merupakan bentuk toleransi dan penghargaan kebaikan pihak lain. Bahkan Islam memberi nilai tambah kepada kebaikan yang sudah sedia ada. Ini cara agama. Jadi bahaya ke lah. Sebab itulah hati-hatilah. Dalam sejarah sahabat Nabi, bila masuk Islam, Nabi tak suruh bertukar nama. Kecuali nama dia tu misalnya Abdul Uzza, tu Nabi suruh tukar lah. Hamba berhala Uzza. Misalnya tu pelik tu, pelik tu. Bila Cina masuk Islam, jadi Melayu nama dia. Tapi lah ni dah orang masih makin faham dah. Tekekkan nama tu. Kalau nama dia tu tidak menunjukkan kita kata syirik, tidak menyalahi kehendak agama, boleh dia kekalkan. Takut ibu bapa rasa kecewa ni masuk agama tukar nama, aku juru tukar nama masuk Islam. Dah Islam tidak gitu. Terus ke? Sebab tu setengah-setengah sahabat nama dia tu bukan bahasa Arab pun. Bukan bahasa Arab. Baik, seterusnya nombor 5. Ana ambil sikit lagi. Wabi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma. Ini hadis ni penting ya. Ma lam takun ithman fa idza kana ithman kana ab'ada an-nas min wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi ta'ala fayantaqimu lillahi azza wa jal biha. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau telah berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan antara dua perkara, pasti beliau akan memilih yang lebih mudah selagi perkara itu tidak berdosa. Nabi pun pilih hak mudah. Kalau dalam bab agama ni, kalau ada hak mudah, kita ambil hak mudah. Itu sunnah. Misalnya tetap pendapat ulama lah dalam satu isu, ulama ni kata pilih hak mudah. Kalau tidak ada nas yang terang dalam satu isu, orang kita ni kalau buat benda gini apa, ni mazhabmudah.com dia panggil. Dia gelar. Mazhabmudah.com. Pokok ni suka ambil mudah-mudah. Memang Nabi suka gitu. Kalau tidak melibatkan dosa. Tapi kalau hak mudah tu ada dosa tadi, dialah yang paling jauhnya. Dialah yang paling jauh. Namun apabila melibatkan perkara dosa, maka beliaulah orang yang paling menjauhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berdendam kerana hal yang bersabit dengan pribadinya, kecuali apabila agama Allah diceroboh. Pada ketika itu beliau akan berdendam kerana Allah azza. Berdendam di sini boleh letak dalam kurungan, dia akan balaslah. Dia akan balas, dia akan lawan, itu makna berdendam. Cuma intakhama tu dalam bahasa Melayu makna berdendam, tapi kalau dalam huraian kalimah tu makna dia akan lawan, dia sanggup segala-gala. Itu makna dendam tu, maknanya ada melibatkan, orang panggil tindak balas secara zahir. Dia ada makna begitu. Baik, cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, apa maksud pilihan antara dua perkara? Nabi kata apabila dia diberi pilihan antara dua perkara, pasti dia akan pilih lebih mudah. Apa maksud pilihan antara dua perkara? Apa maksud? Maksudnya dua perkara yang akan dipilih adalah dua perkara yang baik, bukan yang tidak baik. Kalau buat dua perkara ni semua baiklah ke, tapi yang mana lebih mudah? Nabi akan pilih yang mudah. Sebab itulah kalau kita perhatikan, kalau dalam pandangan bab khilaf dalam fiqh misalnya, kalau hak pendapat jumhur ulama tu memang dia hak lebih mudah. Hak pendapat jumhur ulama tu biasanya yang lebih mudah untuk diamalkan oleh masyarakat. Perhatilah, kalau kita ngaji secara sistem, kita akan jumpa hak tu sesuai dengan sifat Nabi sallallahu. Jadi dua perkara yang dipilih tu, hak dua-dua tu molek belaka. Kalau molek sedap, tentu dah pilih hak moleknya. Tu kena faham molek tu. Yang kedua, dalam situasi ada pilihan antara melakukan dua perkara yang baik, Nabi SAW akan memilih amalan yang lebih ringan selama mana ia tidak mengandungi unsur derhaka kepada Allah SWT. Ini anda terjemah pandangan ulama. Jadi hakikat perbuatan dosa adalah pelanggaran hukum Allah SWT. Ada pelanggaran yang kecil, maka dia disebut dosa kecil, dan ada yang besar dan ia disebut dosa besar.
Tapi dosa kecil ni sebab tu setengah-setengah ulama dia kata makruh ni pelanggaran. Amalan yang makruh ni, kita kata dosa kecil boleh hapus dengan ambil wuduk, dia tetap pelanggaran. Tapi pelanggaran itu dalam perkara yang kecil. Tapi tetap dosa, walaupun satu titik pun dia tetap dosa. Sebab itulah ulama-ulama dia lihat dari sudut tu, dia kata perlu dijauhi juga seboleh-boleh. Yang ketiga, jika amalan itu ada unsur dosa, maka Nabi lah sallallahu alaihi wasallam yang paling menjauhinya berbanding orang lain. Bahkan pada ketika itu beliau akan mengambil amalan yang lebih susah kerana dia berbentuk taat kepada Allah. Dia akan ambil susah pun. Sebab kalau hak mudah tadi ada dosa, tapi hak susah ni tidak berdosa, dia akan ambil susah. Kerana ia berbentuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isu yang paling besar yang ingin diketengahkan, ini pentingnya, isu yang paling besar yang ingin diketengahkan dalam hadis adalah isu pelanggaran hukum agama. Janganlah kita sanggup melanggar hukum agama semata-mata ia menguntungkan kita. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik kita agar meletakkan taat kepada Allah sebagai target utama dalam kehidupan, walaupun ia tidak menguntungkan kehidupan duniawi kita. Kena kira gitu. Itulah baru orang panggil sayang kepada Allah lebih pada segala-galanya, lebih pada diri sendiri. Yang keempat, hadis ini juga memaparkan kepada kita bentuk pendidikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila pastikan apa saja tindakan yang kamu lakukan itu asasnya adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kena pastikan itu. Barulah kamu akan mendapat kelebihan dunia dan juga akhirat. Hinggakan dalam situasi marah pun kamu akan dapat pahala. Sudah tentu sukar untuk menempatkan diri dalam keadaan waras dan sabar ketika kemarahan memuncak. Siapa yang berjaya melakukan, maka beliau akan mendapat kelebihan dari sisi Allah SWT. Ni bagai payah ni, harga dia mahal. Yang kelima, berdendam yang dimaksudkan dalam hadis adalah tidak teragak-agak untuk mengenakan hukum agama kepada pesalah apabila ia sabit dan menepati syarat-syarat yang diletakkan oleh syariat. Sebab tu Nabi, lembut-lembut Nabi pun, tapi kalau dalam bab agama, kalau sebab berlaku di zaman Nabi, orang yang berzina muhsan itu dihukum rejam sampai mati. Lembut Nabi, tapi dalam bab hukum tak boleh. Nabi tegah dalam bab hukum, khususnya hukum yang jelas itu. Nabi tak berkompromi. Bahkan mengikut At-Tibi, ini seorang tokoh besar ni, bahkan mengikut At-Tibi, hadis ini menepati maksud firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama. Niki hari hab zina muhsan yang dihukum rejam, jangan rasa kasihan pun, tetap kena lontar dengan batu. Teruk ni kalau kita gambar ke orang yang sebab dia ditanam separuh tubuh, dilontar dengan batu, pecah mata, cabut gigi, macam-macam. Jangan rasa kasihan, jangan rasa kasihan pun dalam bab ni. Memang mati, tapi selepas mati itu disembahyangkan jenazah dia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, kata kepada para sahabat, mana perempuan itu Imrah Ghamidiyah, perempuan itu nilai taubat dia besar, boleh menampung umat. Maknanya ahli syurga tu, ulama kata ahli syurga dia tu. Siapa Nabi kata gitu, tapi rejam sama mati. Setengah riwayat kata dia cuba nak lari, sakit ni. Tu. Tapi Nabi tak cara dia bab hukum baik-baiklah, tapi dalam bab hukum dia teruskan, dia tidak bertolak ansur. Baik, hadis yang keenam. Hadis yang keenam, nak ni panjang ni. Kita berhenti setakat tu lah dulu. Ana pun minta maaf, nota tadinya kebetulan tak cukup, tak ralik, tak tengok kertas tu. Boleh sekat 12. InsyaAllah minggu depan Ana cuba tambah lagi. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.